Hai, Assalamualaikum. So, untuk hari ini kita akan sambung tajuk yang seterusnya, iaitu kata sendi nama. Okey. Cuba fikir, cuba awak ingat balik apa kata sendi nama yang pernah awak belajar sebelum-sebelum ni. Sebab kata sendi nama ni sebenarnya kita dah belajar sejak dari sekolah rendah lagi kan. Okey, contohnya ialah di, kepada, pada, dalam, antara, bagai. Itu semua ialah kata sendi nama. Okay, so sekarang kita tengok apa maksud kata sendi nama ni sebenarnya. Okay, kata sendi nama ialah perkataan yang hadir di hadapan kata nama atau frasa nama. Okay, contoh di rumah. Contoh di rumah. Di ialah kata sendi nama. Di, kata sendi nama. Rumah ialah kata nama atau frasa nama. Apa beza antara kata nama dengan frasa nama ni? Okay, kata nama ialah kalau kata dia satu perkataan je. Contoh buku. Kalau frasa dia satu perkataan atau lebih. Contoh buku itu. Buku itu dia dua patah perkataan. Jadi dia dipanggil sebagai frasa. Okay. Kalau satu perkataan pun dia tetap boleh dipanggil sebagai frasa juga. Cuma kalau dua patah perkataan, dia tak boleh panggil sebagai kata nama. Dia akan jadi frasa nama. Okay, sebab kata nama ni dia satu perkataan je. Tapi kalau frasa ni dia boleh satu ataupun lebih dari satu perkataan. Okay, jadi di rumah, di ialah kata sendi nama. Rumah ialah kata nama atau frasa nama. Jadi kata sendi nama ni, namanya pun ialah sendi. Sendi maksudnya dia akan berada di depan. Jadi kata sendi nama dia akan berada di hadapan kata nama atau frasa nama. Okey, secara keseluruhannya kata sendi nama ada 15 jenis. Okey, kata sendi nama ada 15 jenis. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah di. Di merujuk kepada tempat. Kalau ke pun merujuk kepada tempat juga. Tapi apa beza antara di dengan ke? Kalau di, dia merujuk kepada sesuatu yang sudah ada ataupun sampai dekat situ. Kalau ke, dia merujuk kepada sesuatu yang belum ada ataupun belum sampai. Okey, contoh. Kalau di, ayah bekerja di sekolah itu. Maksudnya ayah memang dah ada dekat sekolah tu. Okey, di sekolah itu. Kalau ke, untuk sesuatu yang belum ada ataupun belum sampai. Contoh, Ibrahim akan ke Kuantan esok. Maksudnya Ibrahim tu dia tak ada lagi dekat Kuantan. Dia baru nak pergi esok. Jadi kalau untuk benda yang belum ada, kita gunakan ke. Okey. Okey, ke merujuk kepada tempat atau arah yang dituju untuk sesuatu yang belum ada ataupun belum sampai. Macam cikgu terangkan tadi itulah. Dan satu lagi, ke ni juga digunakan untuk merujuk masa atau waktu. Okey, contoh, majlis itu berlangsung dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari. Okey, yang ketiga ialah dari. Dari, kata sendi nama dari merujuk kepada arah dan tempat. Contoh, angin bertiup dari arah utara. Dan dari juga merujuk kepada masa dan waktu. Contoh, hal itu telah diketahuinya dari pagi lagi. Okey, yang keempat ialah daripada. Daripada digunakan untuk menyatakan punca sesuatu. Contoh, pelajar perlu menjauhkan diri daripada dadah. Okey, yang kedua, daripada ni juga digunakan untuk menyatakan sumber atau asal kejadian. Contoh, ukiran itu dibuat daripada kayu jati. Boleh tak kalau kita guna kat sini dari? Ukiran itu dibuat dari kayu jati. Boleh ke tak? Dia sebenarnya tak boleh sebab dari itu merujuk kepada tempat, arah dan tempat ataupun masa kan. Kayu jati ni dia bukannya tempat ataupun masa. Jadi dia tak boleh guna dari. Sebab tu kat sini kena guna daripada. Ukiran itu dibuat daripada kayu jati. Okey. Daripada juga dia merujuk kepada perbezaan atau perbandingan. Contoh, Zakwan lebih baik daripada Iqbal. Okey. Seterusnya pada
Seterusnya ialah kepada menunjukkan sasaran sesuatu. Contoh, sila hantarkan buku itu kepada Encik Hasan. Okey, sasaran perbuatan tu ialah kepada Encik Hasan. Kepada juga dia digunakan untuk menyatakan pecahan. Contoh, pelatih memanah dipecahkan kepada dua kumpulan. Sebab pecahan kan? Pecahan kita gunakan kepada. Dan kepada juga digunakan untuk menyatakan perubahan. Okey, paras air meningkat kepada 35 meter. Okey, seterusnya ialah kata sendi nama pada. Pada digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Waktu. Contoh, kami bertolak ke tempat kejohanan pada pukul 8 pagi. Okey, yang kedua, pada ni juga digunakan selepas perkataan ada. Selepas perkataan ada boleh guna pada. Okey, contoh, wang itu ada pada Wong. Selepas perkataan ada boleh guna kata sendi nama pada. Okey, yang ketiga, pada ni juga digunakan di hadapan kata nama bagi menunjukkan tempat sesuatu perbuatan. Tempat sesuatu perbuatan itu dilakukan. Contoh, tulis nama kamu pada kertas itu. Perbuatannya ialah tulis. Perbuatannya ialah tulis. Tempat perbuatan itu dilakukan ialah pada kertas itu. Okey, jadi tempat untuk sesuatu perbuatan ni kita boleh gunakan pada. Okey, contoh lain. Sila tampalkan kertas itu pada dinding. Perbuatannya ialah tampalkan. Jadi tempat perbuatan menampalkan tu ialah pada dinding. Okey. Yang ketujuh ialah untuk ataupun bagi. Digunakan untuk menunjukkan kegunaan bagi sesuatu. Okey, contoh, derma bagi anak yatim di kampung ini sedang dipungut. Ataupun derma untuk anak yatim di kampung ini sedang dipungut. Tak kisah sama ada nak guna bagi ataupun nak guna untuk. Okey. Untuk dan bagi juga digunakan untuk menunjukkan bahagian yang telah ditetapkan. Tapi kalau untuk menunjukkan bahagian yang telah ditetapkan ni hanya boleh guna untuk sahaja. Dia tak boleh guna bagi. Okey, hadiah ini bagi ibu, salah. Dia sepatutnya hadiah ini untuk ibu sebab dia menunjukkan bahagian yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya yang ke-8 ialah kata sendi nama tentang. Tentang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu ataupun abstrak. Okay, contoh, mereka berbincang tentang cara meningkatkan kemahiran memanah. Cara ni ialah benda abstrak, kan? Benda yang kita tak tahu. Yang cara ni ialah benda yang kita tak boleh nampak dan tak boleh pegang. Okay, jadi kalau untuk benda abstrak, kena guna tentang. Kalau kat sini untuk benda konkret, kena guna terhadap. Okay, terhadap. Okey. Kalau untuk benda abstrak kena guna tentang. Okey, mereka berbincang tentang cara meningkatkan kemahiran memanah. Okey, yang ke-9 ialah seperti, bagai, umpama ataupun laksana. Ni namanya ialah simili, kata simili. Dia membawa maksud perbandingan. Okey, contoh, hatinya keras seperti batu. Hatinya keras bagai batu. Hatinya keras umpama batu ataupun hatinya keras laksana batu. Tak kisah nak guna seperti ke, bagai ke, umpama ke, laksana ke, semua betul. Okey, yang ke-10 ialah dengan. Dengan ni dia membawa maksud bersama-sama. Contoh, Ravi pergi ke sekolah dengan Khairi. Kalau awak tulis Ravi pergi ke sekolah bersama-sama dengan Khairi, salah. Sebab dengan ni dia dah membawa maksud bersama-sama. Jadi tak perlu tulis lagi bersama-sama dekat sini. Okey. Cukup hanya dengan perkataan dengan sahaja. Ravi pergi ke sekolah dengan Khairi. Okey, yang kedua, dengan ni juga dia bermaksud cara melakukan sesuatu. Cara kita melakukan sesuatu. Okey, contoh, berita kemenangannya dalam pertandingan itu diterimanya dengan perasaan gembira.
Okey, yang ketiga, dengan ni juga dia membawa maksud memakai atau menggunakan. Contoh, Mei-ling melukis potret itu dengan krayon. Maksudnya cara untuk memakai ataupun menggunakan alat dia memakai ataupun menggunakan untuk membuat sesuatu. Okey, alat untuk melukis potret itu ialah dengan krayon. Jadi kena guna dengan. Okey, yang keempat, dengan dia juga membawa maksud perbandingan yang serupa. Contoh, warna kain tudungnya sama dengan warna kain tudung Siti. Okey, seterusnya nombor 11 ialah sejak ataupun semenjak. Digunakan sebagai penanda waktu. Okey, waktu. Contoh, kami berlatih sejak 2 jam yang lalu. Ataupun kami berlatih semenjak 2 jam yang lalu. Sama ada awak nak guna sejak ataupun semenjak. Kedua-duanya ialah betul. Okey, yang ke-12, akan digunakan selepas kata adjektif perasaan. Perasaan. Apa contoh kata adjektif perasaan? Contoh kata adjektif perasaan ni ialah rindu, sayang, akan, marah, geram, kan? Okey, contoh ayat. Wanita separuh umur itu rindu akan anaknya. Ataupun saya sangat cinta akan negara Malaysia. Saya sangat geram akan sikapnya yang kasar itu. Okey, nombor 13 ialah oleh. Kata sendi nama oleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif. Kalau subjeknya kata ganti nama diri ketiga ataupun pembuatnya ialah kata ganti nama diri ketiga, mesti ada perkataan oleh. Okey, contoh, buku itu dibeli olehnya. Okey, oleh juga dia membawa maksud sebab. Contoh, pemanah itu kalah oleh kekurangan latihan. Okey, oleh ni dia membawa maksud sebab. Pemanah itu kalah sebab kekurangan latihan. Okey. Nombor 14, hingga atau sampai bermaksud perihal peringkat dan had masa. Contoh, mereka berlatih memanah hingga petang ataupun mereka berlatih memanah sampai petang. Sama ada awak nak guna hingga ataupun sampai, kedua-duanya ialah betul. Kedua-duanya adalah betul. Okey. Yang terakhir ialah yang ke-15, iaitu kata sendi nama dalam atau antara. Okey, membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang ataupun jarak. Contoh, kita harus fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan. Atau perbincangan antara mereka berlarutan hingga ke malam. Okey, ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Ya, sekejap lagi cikgu akan bagi link untuk latihan. Nanti awak jawab dalam latihan yang cikgu bagi tu.